Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Abu Khalid dalam ulasan mingguan Aqsa Sharif. Pada 2008 sehingga awal 2009, Gaza telah diserang. Mereka telah diserang dalam satu serangan yang dinamakan oleh Israel sebagai Kasli. Dan di pihak Gaza sendiri, mereka telah memanggilnya sebagai Ma'rakat Furqan. Mengapa serangan itu dilakukan? Kerana pada waktu itu, orang Palestin telah memilih Hamas menjadi pemimpin mereka dan itu merupakan satu penghinaan kepada Israel. Maka pada waktu itu, bermula pada waktu itu, Gaza telah menjadi sebuah penjara yang terbuka. Ia diteruskan sehingga pada tahun 2012. Pada November 2012, satu lagi serangan telah dilakukan ke atas Gaza. Ia dinamakan sebagai Pillar of Cloud. Dan kita manggilnya Ma'rakat Hijar tu Sijin. Pada kali ini, Gaza diserang adalah, kata mereka, adalah untuk memusnahkan senjata-senjata yang ada, untuk memusnahkan segala infrastruktur. Tetapi pada waktu itu yang diserangnya ialah pejabat-pejabat kerajaan. Contohnya ialah pejabat Perdana Menteri. Contohnya lagi ialah yang lain ialah ibu pejabat polis dan sebagainya. Dan pada waktu itu dalam masa 8 hari sehingga 22 November, yang matinya ialah lebih dari 100 orang. Perang itu berakhir apabila Israel telah meminta kepada Morsi, Presiden Mesir pada waktu itu, untuk diadakan ceasefire ataupun perjanjian damai kerana roket Hamas telah sampai ke Tel Aviv. Itu merupakan satu kejutan pada Israel. Dan pada minggu ini, pada 8 Julai, telah berlaku satu lagi serangan. Gaza telah diserang lagi. Pada 8 Julai pada 1 PM, 1 AM, maafkan saya, pada 1 pagi, Gaza telah diserang oleh F-16. Dan operasi ini dinamakan sebagai Operation Protective Edge. Pada hari pertama, mereka telah melakukan banyak serangan dan telah mengorbankan selama 50 orang dan telah mencederakan lebih dari 300 orang. Kemudian pada hari yang kedua, pada 9 Julai, pada hari Rabu, serangan oleh Israel diteruskan lagi. Operasi ini teruskan lagi, dan yang kali ini yang terbunuh ialah komander Jihad Islami yang bernama Hafiz Ahmad. Rumah para pemimpin Hamas juga dihancurkan. Dan kita dalam media sosial turut hangat dikatakan berkenaan dengan frogman ataupun tentera yang datang dari laut selama 5 orang yang telah mati di dalam tanah Israel. Kemudian hari ini hari yang keempat. Status terkini hari yang keempat, Israel telah menyerang sehingga ke 1,090 kawasan dan nilai korban ataupun syahid adalah seramai 90 orang, termasuk 22 orang kanak-kanak. Dia telah mengakibatkan 560 kecederaan dan kita nampak yang menjadi target ataupun sasaran pada kali ini kebanyakan adalah kawasan perumahan. Namun di sana kita nampak masjid, hospital dan juga ambulan turut menjadi sasaran Israel. Kenapa terjadinya peperangan ini? Peperangan ini telah berlaku. Awalnya adalah ketika mana pada bulan Jun, apabila 3 orang remaja Yahudi telah diculik. Hilang. Hamas menafikan tindakan itu dilakukan oleh mereka. Namun Israel begitu kuat merasakan bahawa tindakan itu dilakukan oleh Hamas, dan seolah-olah sudah merancang untuk menyerang. Mereka telah meletakkan anti-ballistic Iron Dome di sekitar Gaza dan meletakkan IDF untuk berada di sekitar Gaza. Pada waktu itu juga, selepas pada kes penculikan itu berlaku, mereka telah menculik dan menggeledah ribuan rumah dan menculik ramai orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang bersama dengan Hamas. Dan mereka itu diculik untuk apa? Untuk
sekiranya Hamas menggunakan 3 orang remaja tersebut sebagai banduan ataupun pertukaran, mereka akan dapat menukarkan dengan banduan yang telah mereka tangkap. Dan ternyata 28 hari setelah tangkapan ataupun penculikan itu berlaku, mayat ketiga-tiga orang Yahudi itu dapat dikesan pada 30 Jun. Dan waktu itu serangan sudah mula berlaku. IAF ataupun Israeli Attack Forces merupakan sayap kepada IDF, Israeli Defense Forces, dihantar dan serangan sedikit demi sedikit telah dilakukan ke atas Gaza. Kemuncaknya apabila seorang lelaki iaitu Muhammad Abu Khidr telah dibunuh, dan ia menyebabkan rakyat di tepi barat khususnya telah bangkit, dan ada orang-orang mengatakan itu merupakan intifada yang ketiga. Maka serangan demi serangan berlaku lagi sehinggalah 7 orang Hamas telah terbunuh di Rafah. Ia menyebabkan Hamas barulah mula melakukan serangan, dan pada 8 hari bulan itu mereka mengatakan mereka mulakan serangan adalah untuk membalas serangan yang Hamas lakukan terhadap serangan yang telah dilakukan pada Rafah. Begitulah. Namun bila kita nampak kematian dan kehancuran yang berlaku begitu banyak itu, sebenarnya Hamas tidak berdiam diri juga. Mereka telah mengisytiharkan perang ini sebagai operasi 10 Ramadan. Mereka telah melancarkan 407 roket dan 118 telah dapat dihalang. Kita akan tertanya-tanya kenapa operasi ini 10 Ramadan ya. Ia mengambil roh dan memperingati pengorbanan yang ditunjukkan oleh askar-askar Mesir yang ketika mana pada Ramadan tahun 1973 mereka telah berjaya menawan Sinai dari Israel. So kita nampak kehancuran demi kehancuran itu berlaku sekarang, dan kita harapkan agar perang ini dapat berakhir. Mungkin satu update juga yang kita kena tahu, dalam kecoh-kecoh perang ini, Lieberman, salah seorang daripada fraksi dalam parti Likud, iaitu parti pemerintah Israel, telah menaik diri daripada parti tersebut, dan menyebabkan parti itu kedudukannya rapuh. Dan kehancuran ini berlaku. Kita dengar sekarang sudah mula ada hasil daripada serangan Hamas ke atas Israel. Tetapi kita nampak serangan Israel ke atas Gaza itu memberi kesan yang sangat besar. Kita doakan agar orang-orang ataupun saudara-mara kita di Gaza dapat kekuatan untuk terus berjuang mempertahankan bumi Palestin. Dan insya-Allah kita harapkan ini juga merupakan kunci kemenangan untuk pembebasan Al-Aqsa yang sudah dekat insya-Allah. Sukacita dimaklumkan bahawa pada hari ini 11 Julai Al-Aqsa Sharif telah melancarkan tabung kecemasan untuk Gaza. Ia dinamakan sebagai Ramadan Emergency Relief dengan temanya Operasi Ramadan, yang kami mensasarkan 6 juta ringgit akan diserahkan kepada mereka, akan dikutip sepanjang bulan Ramadan ini. Ia merupakan satu dia seiring dengan tabung Ramadan yang telah kita lancarkan sebelum Ramadan. So kami harapkan agar anda semua para penyumbang dapat menyumbang untuk Al-Aqsa Sharif supaya kita dapat sama-sama membantu meringankan beban saudara mara kita di Gaza. Sekian saja ulasan untuk minggu ini. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum.